Tuhan satu dua. Baik, kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabi ridwan syahulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kata ulama ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang bermaksud, barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wa ifadatu istifadah wa la sa'na tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya hormati sekalian, Tuan Imam, semuanya Tuan Bilal, kemudian jatang puasa surau, seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala sekali lagi mengizinkan pertemuan kita, perjumpaan kita pada malam ni khusus untuk kita menyambung program kita, pengajian kita. Jadi kita akan cuba menghabiskan kitab Jawharul Marhum. Muka surah apa tu? 221. 2 daripada 1 dan pada riwayat. Betul tak? Tabrani berkata. Tabrani berkata kan? Dan pada riwayat kan? InsyaAllah. Baik, terlihat riwayat Tabrani masih dalam perbincangan berkenaan nikmat syurga. Dan pada riwayat Tabrani berkata, ia tak kala berfirman Allah Subhanahu wa taala, cita olehmu atasku, cita olehmu atasku. Betul?
Cita olehmu atasku. Berkata mereka itu, hai Tuhan kami, dan apa lagi yang kami hendak cita atas engkau. Cita ni maknanya keinginan lah. Citakan apa keinginan kau lah, macam tu. Cita olehmu akan atasku. Lalu berkatalah mereka itu, kan, penghuni syurga, hai Tuhan kami, dia kata, apa lagi yang kami hendak cita atas engkau. Dan sesungguhnya telah engkau masukkan kami dalam syurga engkau. Kita dah masuk syurga lah. Penghuni syurga dah masuk syurga. Engkau menepati akan kami pada kampung kemuliaan engkau. Maknanya Allah Ta'ala dah tempatkanlah penghuni syurga tadi dalam syurga, dalam kampung kemuliaan, tempat yang penuh dengan kemuliaan, kan? Maka firman-Nya bagi mereka itu pada hari ini, kata Allah Ta'ala, pada hari ini aku turunkan atas engkau akan keredaanku, dan tiada aku marah atas kamu kemudiannya selama-lamanya, dan sentiasa mereka itu dalam makanan dan minuman 100,000 tahun. 100,000 tahun lah menghadap makanan menghadap makanan dan minuman lah. Memang tak ada lapar lah, makan sajalah, betul tak? 100,000 tahun. Kemudian datang mereka itu kepada jamuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 50,000 tahun. 50,000 tahun untuk menghadap makanan. Tadi dah menghadap makanan 100,000 tahun. Lepas tu pergi pula jamuan baginda Rasulullah 50,000 tahun. Kemudian datang mereka itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu 24,000 tahun. 24,000 tahun. Kan? Makanlah. Makan aja tu, makan. Memang syurga kan, makannya lah. Betul tak? Kemudian datang mereka itu kepada zaman Umar Ibn Khattab selama 12,000 tahun. 12,000 tahun. Kemudian datang mereka itu kepada zaman Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan itulah selama 6,000 tahun. Kemudian datang mereka itu kepada zaman Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, iaitulah 3,000 tahun. 3,000 tahun. 1,000 tahun pun apa lama kan? Satu hari pun apa-apa. Sehari pun kalau bandingkan dunia 1,000 tahun. Bayangkanlah. Ini ke akhirat 6,000 tahun. Kan? Masya Allah. Baik. Dan tiap-tiap barang yang disempurnakan bagi laki-laki daripada jamuan dan kemuliaan disempurnakan bagi perempuan. Tiap-tiap barang yang disempurnakan bagi laki-laki daripada jamuan, kemudian orang perempuan punya tu juga dia muliakanlah dengan jamuan tadi. Macam tu. Dan tetapi antara laki dan perempuan itu hijab daripada nur, tiada menilik setengah mereka itu akan setengahnya. Nampak? Antara laki-laki dan perempuan itu ada hijab daripada cahaya. Jadi tiadalah mereka itu dapat melihat antara satu sama lain. Kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, hai malaikatku, masukkan oleh kamu akan hamba-Ku akan su'ul ma'rifah. Saukul ma'rifah. Sauk ni maknanya pekan. Pekan pasar kan? Su'ul ma'rifah. Dia ada satu pekan nama dia. Pekan kat syurga pun ada pekan juga. Jadi pekan kat dunia ada pekan membeli belah. Jadi kat syurga pun ada pekan membeli belah. Yang ni tempat pekan, tempat berkenal-kenalan. Maka masuk ia akan mereka itu, maka berjumpa seorang akan tawalannya. Maka berkata ia baginya, di mana tempat kamu? Maka katanya dalam syurga, atau pada tempat mana ada tempat situlah. Jadi kalau jumpa saudara kita dalam syurga, masing-masing akan kenal-kenal kan. Oh nampak setaman kita ni kan.
Kau taman mana? Taman Tampin Jaya. Dia tak kena pun kau kan. Kau tak kena pun tak nak datang masuk Cik Surau tu kan. Tapi masuk syurga dia. Tak kena gitu kan. Kalau kena senang kan. Maka berkata ia baginya di mana tempat kamu, maka katanya dalam syurga atau pada tempat anu. Maka berkenal-kenalan mereka itu setengahnya dengan setengahnya. Kenal-kenal lah. Walaupun mungkin kat dunia dah kenal, tapi kat akhirat so berkenalan lagi lah. Kalau ia tak kenal kat dunia tu, itu memang peluang lah ada perkenalan di syurga. Kemudian menilik mereka itu kepada pekan itu. Maka mendapat mereka itu padanya akan beberapa pakaian bersayap. Ada pula pakaian bersayap. Maka berkatalah mereka, barang siapa ingin hendak terbang, maka naklah mengambil ia akan pakaian ini. Nampak? So ada pakaian lah, pakaian bersayap. Disediakan kepada penghuni syurga tu kan. Tak payah beli apa-apa lah. Maka mengambil mereka itu dan memakai mereka itu akan dia. Dan terbanglah mereka itu kepada barang sekehendak mereka itu. Jadi bila pakai pakaian syurga yang boleh terbang pula kan, terbanglah. Kalau kat dunia ni kita ada kapal terbang, helikopter tu tak, tapi kena bayar lah. Kena bayar kan. Tapi kat syurga tu ada modal, ada pakaian tu boleh tuan-tuan terbang lah. Tak payah pinjam Superman punya. Baik. Kemudian berfirman Allah Ta'ala, hai malaikatku, datangkan oleh kamu bagi hamba-Ku akan kenderaan. Jadi Allah Ta'ala kata pula pada malaikat, wahai malaikat, bawakan kenderaan kepada hamba-Ku, mana pun di syurga lah. Maka mendatang ia bagi mereka itu kuda daripada yakut yang merah. Kuda daripada yakut kan jenis permata kan. Dan pelananya daripada yakut yang hijau, bertatah dengan luk-luk. Luk-luk pun permata juga lah. Permata luk-luk. Di atas tiap-tiap kuda itu budak khadamnya. Jadi kat kuda tu pun, atas kuda pun ada khadam. Khadamnya dijadi akan mereka itu Allah Ta'ala pada saat itu juga bagi aulianya, bagi wali-walinya lah. Mana pun syurga pun termasuk dalam taraf wali lah, wali-walinya. Macam tu. Baik. Tisu lah. Baik, seterusnya. Dan didatangkan bagi perempuan unta daripada emas. Kemudian didatangkan akan perempuan unta daripada emas, pelananya daripada yakut yang hijau. Kemudian menurun Allah Ta'ala antara mereka itu akan hijab. Kemudian ada hijab lah. Menurun Allah Ta'ala antaranya dan antara mereka itu akan hijab. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, kembalilah kamu kepada tempat kamu, yakni tempat yang dahulu. Dia kata, kembalilah kamu pada tempat kamu, iaitu tempat dahulu. Maka bahasanya aku redalah daripada kamu. Maka apabila masuklah orang mukmin akan tempatnya dan mendapat akannya oleh hurul ain. Hurul ain ni kan bidadari ya. Maka apabila masuklah orang mukmin akan tempatnya, ke dalam tempatlah, tempatnya, tempat tinggal orang mukmin lah. Okey. Kat situ didapati hurul ain, hurul ain. So ada bidadari lah. Bidadari dah tunggu dah. Kan? Bidadari. Dan berkata ia baginya, telah panjanglah rinduku kepada kamu, hai wali Allah,
Alhamdulillah, Tuhan yang telah menghimpunkan antaraku dan antara kamu. Nampak? Dari dah tunggu dah tuan. Kalau tadi kan kita ni ahli syurga, so bidadari dah tunggu. Okey. Apa kata bidadari? Dia kata, telah panjanglah rinduku kepada kamu, hai wali Allah. Hai wali Allah. Alhamdulillah, Tuhan yang telah menghimpunkan antaraku dengan kamu. Tak? Gitu. Dan berkatalah hurul ain, daripada mana engkau kenal akan daku? Bidadari pun tanyalah. Bidadari pun tanyalah dengan penghuni syurga tu, daripada mana engkau kenal akan daku? Dan tiada engkau lihat akan daku dahulu daripada ini hari. Macam mana kau kenal aku? Sedangkan sebelum ni tak pernah lihat pun bidadari. Tuan-tuan, betul tak? Macam tu. Maka berkatalah huruf ain, baginya bahawa Allah Ta'ala menjadikan daku bagi engkau, dan disurat akan nama engkau pada dadaku. Nampak? Disuratkan nama huruf ain tu pada, disuratkan nama kita pada dada huruf ain. Betul tak, Man? Golak kan? Gitu. Senyum betul tak? Baik. Dadanya kan? Dan dijadikan bagi engkau beberapa budak khadam. Lepas tu ada pula si khadam. Khadam bukan macam cerita Beramli tu. Khadam. Khadam. Dan disuratkan nama engkau atas dada mereka itu terlebih elok daripada tanda tahi lalat atas pipi. Nampak? Disuratkan namanya, nama kita tu pada dada dia. Khadam itu lah. Dan juga ain. Dan tulisan dia tu terlebih baik, terlebih cantik daripada tahi lalat. Tahi lalat yang letak kat pipi lah. Kan kalau perempuan kan ada tahi lalat kat pipi kan cantik kan, lawa kan gitu. Jadi kalau Rain ni dia nama kita. Nama kita lah, lelaki kan. Tertulislah kat dada dia. Ini kelebihan lelaki kan. Itu kelebihan lelaki. Tapi ada orang tak nak jadi lelaki. Dia nak lelaki, nak jadi perempuan tu. Parah tu kan. Parah. Baik. Dan engkau pada dunia engkau sembah akan Allah Ta'ala, dan kau puasa dan kau sembahyang. Sebabkan kita menyembah Allah Ta'ala, berpuasa kan, dan juga beribadah Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala bagi balasan dengan Quran, mana bidadari syurga. Baik, kemudian telah datang warid. Warid ni khabar lah, khabar bahwasanya anak bidadari apabila rindu mereka itu hendak melihat akan penghulu mereka itu kat dunia, keluarlah mereka itu daripada pintu mahligai mereka itu. Nampak? Anak bidadari itu kalau dia rindu dengan suami dia yang kat dunia ni kan, yang bakal suami dia kan, jadi dia pergilah tu kat pintu mahligai. Maka berkatalah Ridwan. Ridwan kan pengguna, kata penjaga syurga kan. Maka berkata Ridwan bagi mereka itu, masuk oleh kamu akan tempat kamu. Maka berkata mereka itu, tiada kami masuk hingga kami lihat akan penghulu kami. Dia kata kami tak nak masuk, kecuali kami nak tengok lah kami punya ni bakal suami lah. Bakal suami kami kat dunia ni kan. Nak tengok lah macam mana rupa dia. Ada tak rupa siman ke, tak rupa kan, gitu. Okay, kan? Baik. Maka
menanggung akan mereka itu oleh ridwan ke atas syurga. Maka menilik tiap-tiap seorang daripada anak bidari itu kepada suaminya, padahal suaminya tidak mengetahui. Nampak? Jadi mereka pun dibenarkanlah. Membenarkan pun parti lah ni. Daripada syurga tu parti ke dunia kan. Mana dia punya bakal suami dia kat dunia ni. Faham tak? Sedangkan suami dia tak tahu. Tak tahu pun yang anak bidari tu, tengok je kita tak tahu. Baik. Maka jika mendapat ia akan suaminya duduk sembahyang di dalam kelam malam, sukalah ia. Nampak? Kalau nampak suami tu bangun tengah malam tahajud kan, sukalah dia. Kalau tidur je lah. Betul tak? Tidur je. Maka berkata ia baginya, kekalkan oleh kamu nescaya di apa tu? Kekalkan oleh kamu nescaya dihormatkan kamu. Kekalkan oleh kamu dengan ibadah tadilah. Itu. Nescaya dihormatkan kamu. Bertanam oleh kamu, nescaya mengetamlah kamu nanti. Barang siapa bersungguh-sungguh, nescaya mendapatlah ia. Dan barang siapa kerugiannya, menyesallah ia. Hai penghuluku, penghulu mana suaminya lah. Hai penghuluku, telah mengangkat Allah Subhanahu Wa Taala akan darjat engkau, dan dia terima akan taat engkau, dan menghimpunkan ia antaraku dan antara engkau, kemudian daripada umur yang panjang. Baik. Kemudian, dan apabila mendapat dia akan suaminya di dalam lalai, duka citalah ia. Kemudian kembalilah mereka itu kepada tempat mereka itu. Masya Allah. Kan? Kalau suami dia lalai, dia tengok asyik main game kan, tengah malam main game kan. Nampak? Jadi sedihlah dia. Sedihlah bila dari syurga tu. Oh macam ni bakal suami aku ni kan. Gitu. Baik, seterusnya. Kemudian berjalanlah ahli syurga kepada tempat kediaman mereka itu. Betul? Kemudian ahli syurga pun jalanlah pada tempat kediaman mereka. Dan masuklah mereka itu ke dalam mahligai mereka itu. Maka berkatalah isterinya bagi suaminya, apa yang sangat elok engkau pada hari ini, dan apalah yang terlebih elok cahaya muka engkau. Nampak? Siapa kata ni? Isi kan? Isi pun di syurga lah. Maka berkatalah isterinya bagi suaminya di syurga, apa yang sangat elok engkau pada hari ini, apalah yang terlebih elok cahaya muka engkau. Maka berkatalah suaminya baginya, menilik aku akan wajah Tuhanku. Dia kata, kerana aku telah melihat akan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Maka jatuhlah cahaya turun atas mukaku. Nampak? Disebabkan kelebihan dia tadi dapat melihat Allah Ta'ala tadi dalam syurga, maka dia punya cahaya tu, muka tu kan, muka dia bercahaya lah, bercahaya hasil daripada cahaya Allah Ta'ala tadi. Dia melihat Allah Ta'ala. Dan berkatalah suaminya baginya, dia kata, engkau demi Allah sesungguhnya telah besar elok engkau dan telah menerang muka engkau. Maka berkata ia bagi suaminya, betapa tiada menerang mukaku, dan senyap telah jatuh atasmu nur Tuhanku. Betapa tiada menerang mukaku, macam mana boleh mukaku tak terang kan itu. Betapa tiada menerang mukaku, dan senyap telah jatuh atasnya nur Tuhanku.
Berat. Mana telah jatuh atas muka dia berdari tadi, akan nur Allah Ta'ala jugalah. Macam tu. Kemudian bertiup mereka itu angin di bawah arash. Nampak? Kemudian bertiuplah angin di bawah arash. Maka bercerai-cerailah rambut mereka itu. Maka bercerai-cerailah mereka itu, rambut mereka. Maksudnya menggerbanglah. Betul tak? Masa bercerai tu rambut dia tu berterbang lah. Dan berhampuran kasturi dan ambar, harumnya atas mereka itu. Nampak? Bila berterbangan rambut tadi, kena ada angin, dua arash, jadi berhamburanlah wangi dia. Kan wangi dia rambut tadi lah. Seperti bau kasturi dan ambar. Dan bagi mereka itu seumpama yang demikian itu pada tiap-tiap malam Jumaat. Maka tiada satu yang terlebih kasih pada mereka itu daripada umpama hari Jumaat, iaitu hari Yaumal Mazid. Namanya Yaumal Mazid, hari penambahan. Yaumal Mazid, mazid kan tambah, Yauma kan hari. Baik, kemudian bahasanya seorang daripada syurga itu apabila melihat ia akan satu rupa yang elok dan memperkenankan akan dia, jadilah ia seumpama rupa itu. Nampak? Jadi kalau di syurga tu nampak satu rupa yang cantik, yang lawa, maka melekatlah lawa tadi kan. Lawa tadi ke muka dia lah, ke muka penghuni syurga tadi. Nampak? Maksudnya seorang itu pada syurga itu apabila melihat akan satu rupa yang elok dan memperkenankan dia, jadilah dia seumpama rupa itu, rupa yang elok tadi, dan hilanglah daripadanya rupanya dahulu tadi di atas dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana muka dia itu semakin cantik, semakin lawa. Bila nampak benda cantik lawa dalam syurga, maka dia punya lawa tu, benda yang lihat tu meresaplah kat muka dia kan. Meresap kat muka ahli syurga tu. Jadi muka ahli syurga tu semakin lawa lah, semakin cantik, semakin lawa, semakin handsome. Semakin mature kan. Semakin mesra lah muka dia. Baik. Dan sesungguhnya datang warid bahawasanya seorang lelaki-lelaki daripada ahli syurga masuk atasnya oleh malaikat dan berserta beberapa rupa daripada pakaian yang disukat. Disongket. Pakaian disongket kan. Pakai songket kan. Songket kan lawa kan. Sulam. Betul tak? Macam tu. Datang warid bahasanya seorang lelaki pada syurga masuk atasnya oleh malaikat dan sertanya beberapa warna daripada pakaian yang disongket daripada emas. Tersurat atasnya beberapa nama, daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berfirman Allah Taala baginya, hai wali Allah, tilik oleh kamu kepada ini. Dia kata tilik olehmu kepada ini segala pakaian. Dan jika engkau berkenan akan dia, maka iaitu bagi engkau. Dan jika engkau tak berkenan, berbalik ia pada rupa yang kau kehendak. Tengoklah pakaian mana lah, pilihlah. Pilihlah, tapi pakaian semua yang cantik lah, lawa-lawa. Pakaian ni songket tu tak? Macam tu. Dan sebab dinamakan wali itu sebagai wali kerana bahawasanya mengasihi ia akan Allah Ta'ala dengan taatnya, dan mengasihi Allah Ta'ala akan dia dengan maghfirahnya, dengan keampunannya. Maghfirah mana keampunannya Allah Ta'ala. Jadi sebab mereka itu namakan sebagai wali. Hai waliku ataupun auliaku. Mana beri penghuni syurga itu dinamakan sebagai aulia, wali Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dan ditanya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adakah dalam syurga itu malam dan siang? Dalam syurga tu ada tak, tuan-tuan? Ada malam ada siang ke tak? Maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada dalam syurga itu kelam sekali-sekali, melainkan nur daripada di dalam nur. Mana cahaya dalam cahaya. So maknanya syurga tu tak ada gelap lah. Tak ada kegelapan. Yang ada gelap ni dalam neraka. Betul? Yang ada gelap dalam neraka, kegelapan neraka. Tapi dalam syurga tak ada gelap, tak ada kelam. Macam tu. Baik, kemudian, dan bahawasanya ahli syurga itu di dalam nur al-arash. Nur arash selama-lamanya malam dan siang. Selama-lamanya malam dan siang. Kalau kat dunia dia ada malam siang kan. Tapi di syurga tu sebenarnya tak ada lah, tak ada malam dan siang. Tapi dia dalam nur lah, dalam cahaya. Dan sebenarnya arash itu atap syurga. Seperti bahawasanya langit itu atap dunia. Mana-mana syurga tu dia, syurga pada atap. Mana atap dia? Itu arash. Arash SWT. Kalau lah dunia ni mana atap? Langit lah. Langit tu sebagai atap, beratapkan langit kan? Macam tu. Batang ni. Jadi dalam syurga pun ada juga atap. Arash lah. Macam tu. Dan arash itu gilang-gemilang cahayanya. Dan dijadikan dia daripada nur yang hijau, dan daripada nur yang merah, dan daripada nur yang kuning, dan daripada nur yang putih. Maka mengambil daripada nur arash itu oleh segala warna pada dunia dan akhirat. Segala warna dunia akhirat tu diambil oleh arash. Kat dunia ni ada macam-macam kan, ada kuning, hijau, merah, biru, coklat, jingga, apa benda lah, belang-belang benda kan, purple lah. Tapi kat syurga besok, maknanya segala warna-warna kat dunia ni dah diserap, dah serap oleh nur arash. Nur arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan menghantar Allah Ta'ala pada matahari kadar besar biji sawi daripada nur arash. Maka meneranglah dunia dengan dia. Jadi maknanya matahari tu kalau nak banding dengan arash Allah Ta'ala tu, dia sekadar satu biji sawi je. Satu biji sawi kan kecil kan. Macam tu. Dunia kita kalau banding dengan matahari pun, dunia kita ni satu titik hitam je. Satu titik hitam kan. Matahari punya besar tak? Macam tu. Macam tu. Dan alamat malam tertutup segala pintu mahligai, dan diturunkan segala tabir tirai, dan mengucap tasbih segala burung bagi Tuhan Al-Wahidul Qahhar, dan memberi salam atas mereka itu oleh segala malaikat, dan didatangkan akan mereka itu dengan beberapa hadiah dan haluan daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, dan menziarah akan mereka itu oleh segala sanak saudara mereka itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala anak-anak mereka itu, dan segala kerabat mereka itu yang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Baik. Kemudian datang warid. Warid ni hadis lah, cuma tak disebutkan hadis ini. Jadi kemungkinan mafhum hadis. Mafhum hadis. Datang warid, datang pendapat, ataupun ada hadis ke, ada kaul ke kan, datang warid. Bahasanya orang mukmin itu apabila terlintas hati hendak melihat akan taulannya, maka berjalanlah dengan dia oleh sarinnya, terlebih bersegera daripada kuda yang pantas. Berjalanlah dia oleh sarir. Sarir kan, sarir itu apa? Dia punya katil kan, katil dia. Sarir ni mana katil lah. Jadi kalau penghuni syurga tu dia nak tengok kawan dia, jiran dia lah, maka bergeraklah sarir tadi,
katil yang tempat dia duduk tu bergeraklah je tu. Terlebih bersegera daripada kuda yang pantas. Cepatlah pergerakan dia. Maka berjumpalah serta tawalannya pada medan syurga. Maka berhabar-habar keduanya dan suka keduanya dalam kebun syurga. Jadi sembanglah. Sembahlah ke kawan dia dengan ahli syurga tu, syurga dengan ahli syurga, jumpa, kau daripada mana? Kau duduk mana kan? Apa amalan kau ni sampai kau masuk syurga? Macam-macam lah. Berkenal-kenalan kan? Berapa kau bidadari kau berapa orang? Kan? Isteri kau berapa orang kan? Macam tu. Berkenal-kenalan. Maka berhabar-habar keduanya dan bersuka keduanya dalam kebun syurga. Kemudian kembali tiap-tiap seorang kepada mahlikanya, dan pada tiap-tiap malika itu beberapa bilah tangga. Bagi tiap-tiap satu bilah tangga itu 70 pintu, bagi tiap-tiap satu pintu 2 keping papan daripada emas. Di atas tiap-tiap papan itu pohon kayu, batangnya daripada marjan, kan? Marjan. Bagi tiap-tiap pohon kayu itu 70 dahan. Bagi tiap satu dahan ada 70,000 luk-luk. Luk-luk warna marjan kan? Luk-luk ni pun mata lah. Maka bila memotong mereka itu akan satu luk-luk, tambah tempatnya dari 2 luk-luk. Kan? Mana kalau satu luk-luk tu dipotong kan, dia akan keluar balik luk-luk yang lain lah. Dia akan tambah lagi 2. Satu potong keluar 2 tuan-tuan. Masya Allah. Itulah suasana dalam syurga tuan-tuan. Baik. Dan pohon kayu yang lain pula menanggung ia akan zamrud. Dan pohon kayu yang lain pula menanggung ia akan yakut. Dan atas segala pohon kayu itu beberapa burung yang hijau. Pada segala pohon kayu itu beberapa burung yang hijau. Tiap-tiap satu burung itu kadar unta besar dia. Tiap satu burung itu besar, saiz dia tu macam satu ekor unta lah. Besar kan? Macam tu. Macam Garuda kan? Dia mengucap tasbih ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala atas demikian segala dahan kayu tadi. Maka apabila memakan seorang lelaki daripada buah kayu syurga dan meminum ia pada sungainya, turunlah kepadanya oleh demikian burung itu, dan berkatalah ia baginya, hai wali Allah Subhanahu wa ta'ala, hai wali Allah. Dia kata, hai wali Allah, telah memakan kamu daripada buah syurga dan telah meminum kamu daripada sungai syurga, maka makan olehmu akan daku. Makan oleh kamu akan daku. Kata siapa tadi? Burung tadi kan? Burung syurga lah. Dia semakan diri dia lah. Semakan. Kemudian terbang satu burung daripada beberapa burung hingga jatuh ia di antara 2 tangannya. Hingga jatuh ia antara 2 tangannya penghuni syurga. Dengan kudrah Allah Ta'ala. Maka jatuh ia pada antara 2 tangannya, padahal setengahnya terbakar dan setengahnya tergoreng. Dah siap panggang kan? Burung tadi, burung yang syurga tu, dia dah siap lah. Dah dibakar, dah digoreng, dan setengahnya sudah direbus. Setengahnya dah direbus. Dan saya tak payah fikir-fikir lah nak goreng apa semua, tak payah. Memang dah siap. Betul-betul? Macam tu. Dan setengahnya masam manis. Maka memakan ia dan segala perempuannya dan segala anak bidadari hingga tiada tinggal suatu melainkan tulangnya juga. Habis semua makan. Burung besar tadi kan? Semua makanlah sama-sama lah. Dengan isteri dia, dengan bidadari-bidadarinya, masing-masing makan. Makan burung tadi, burung yang dia ada, yang burung yang dah digoreng,
Ada yang dah dibakar, ada yang dah direbus, betul tak? Macam tu. Ada yang rasanya masam, ada rasa manis, macam tu. Dah setengahnya masam, maka makan ia dan segala perempuannya. Segala perempuan mana isteri dia lah. Dan segala bidadari, hingga tiada tinggal suatu melainkan tulangnya, tuan-tuan. Tinggal tulangnya, habis semua. Silap-silap mungkin tulang pun habis. Tuan-tuan. Baik. Maka kembali ia seperti barang yang ada dahulunya, dan mengucap tasbih ya kepada Allah Ta'ala di atas pohon kayu dengan kudrat Allah Ta'ala yang berkata bagi sesuatu kun fayakun, maka jadilah burung tu tadi. Nampak? Walaupun burung tah dimakan dan tinggal tulang, burung tu kembali semula, hidup balik. Jelas hidup balik semula. Dan dia akan menjadi makanan penghuni syurga balik. Itulah keadaan yang terdapat dalam syurga, tuan-tuan. Masya Allah. Dah azan dah? Belum? Sekali tak habis lagi kitab kan? Baik. Dan adalah segala malaikat syurga dan biliknya satu potong dua, iaitu tiada ada perhubungannya, iaitu perbuatan Tuhan Malikul A'lam. Maka masuklah wali Allah Ta'ala akan demikian malaikat itu bersuka-suka padanya kadar masa 70 tahun, dan mendapat ia padanya akan beberapa kebun, dan di dalam beberapa kebun itu ada beberapa kuda. Dan tiap-tiap kuda, satu kuda daripada warna yang menerang baginya 2 sayap daripada emas, dan baginya 2 tangan dan 2 kaki. Maka berkatalah kuda bagi seorang lelaki pada syurga. Apa kata kuda? Tunggang olehmu akan aku, wahai wali Allah. Tunggang oleh kamu akan aku, wahai wali Allah Ta'ala. Maka menungganglah orang mukmin akan demikian kuda. Maka bermegah-megah kuda itu atas taulannya. Kuda pun jadi megah lah. Sebab apa? Tuan dia dah duduk atas dia kan. Tuan dia dah tunggang dia. Gitu. Maka bermegah-megah kuda itu atas taulannya, dan menunggang sertanya segala perempuannya dan khadamnya. Maka berjalanlah ia dengan segala mereka itu perjalanan 70 tahun pada satu saat dua. Nampak? Jadi masing-masing naik kuda lah. Dengan isteri, dengan bidadari-bidadari semua, masing-masing punya bidadari lah. Naiklah kuda, jalan-jalan lah dalam syurga tadi. Ada. Maka antara berjalan ia pada antara ia mahliganya, tiba-tiba menerang atasnya cahaya anak bidadari daripada mahliganya. Maka mengangkat ia akan matanya kepadanya dan mencengang ia akan dia. Maka jatuh pada hatinya kasih yang amat besar. Maka mencecer ia akan dirinya, dan berkata ia, aku tiada rindu kepada engkau. Aku tiada rindu pada engkau. Maka berkatalah hurul ain, hai wali Allah, kami setengah daripada mereka yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, waladainal mazid. Waladainal mazid, dan di sisi kami bertambah. Dan di sisi kami bertambah. Surah Al-Qaf ayat 35. Gitu. Dan sentiasalah berjalan lelaki itu kepada tengah syurga, dan mendapat ia akan mahligai daripada nur dan pohon kayu daripada jauh hur. Bahwasanya kuda dan daunnya pakaian dan daunnya pakaian, dan padanya buah. Dan tiap-tiap satu buah itu seumpama tiap-tiap satu buah itu seumpama sikatur rahawah. Maksudnya sebelah tengkuk unta.
Sebelah tengkuk unta terlebih manis daripada madu. Tak fahamlah. Sebelah tengkuk unta terlebih manis daripada madu. Maka bila memakan buahnya dan tinggal bijinya, keluar daripada pertengahan tiap-tiap biji itu seorang jariah dan seorang budak lelaki. Buah tadi kan, buah apa tadi? Pohon kayu kan? Okey. Tiap-tiap satu buah tu seumpama sikatur rawayah. Sikatur rawayah. Yani sebelah tengkuk unta lebih manis pada madu. Maka mereka pun makanlah buah tadi. Maka memakan dia akan buahnya dan tinggallah bijinya. Keluar daripada pertengahan tiap-tiap biji itu seorang jariah, seorang budak. Jariah ni budak perempuan dan seorang budak lelaki. Seorang budak perempuan dan juga seorang budak lelaki keluar daripada buah tadilah. Daripada buah yang mereka makan. Macam tu. Daripada pertengahan biji. Boleh Tan? Boleh? Dah, selesai. Kau sampai situ. Dah cukup Tan. Tekak saya pun dah kering dah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Saya rasa sekali lagi habis kot. Sekali lagi habis lah. Wallahu a'lam bissawab. Tu tadi. Banyaknya baca je lah. Nak syarah pun tak tahu nak syarah macam mana. Baca apa yang dia tertulis, baca je lah. Macam tu. Boleh? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wasyan fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ana ma'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin husuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Tutup sana dulu.